Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Ah, saya live juga malam ni walaupun dah lambat sebab saya dapat satu lagi kesedaran malam ni. Sebenarnya saya tak tahu saya nak live ke tidak hari ni sebab terlalu penat. Rasa badan ni penat. Jadi tapi Alhamdulillah saya dapat satu kesedaran dalam kepenatan ni. Saya dapat satu kesedaran yang mana menyebabkan saya nak berkongsi satu formula dipanggil formula penderitaan. Hidup ni kita tak lekang daripada masalah, kita tak akan lekang daripada cabaran, rasa tak selesa, rasa penat, rasa sakit, rasa pelbagai rasa lah, sama ada di fizikal, mental ataupun emosi. Itulah manusia kan. Kalau kita tak rasa semua tu, kita bukan manusia. Kita kena check balik, adakah aku ini manusia? Kalau kita tak ada perasaan-perasaan yang best ke tak best ke, kita kena check balik lah, sama ada kita ni betul manusia ke ataupun makhluk lain. Sebab apa? Manusia ni dia akan ada turun naik dalam hidup dia. Cuma macam mana you all menjalani, macam mana you menjalani hidup tu. Kalau you, tipulah kalau you tengok saya kan, ada orang kata you ni selalu happy je, selalu positif je. Tipulah kalau saya kata saya tak ada masa saya penat, tak ada masa saya sedih. Macam hari ni saya rasa macam tak ada mood sangat, tapi dalam saya tak ada mood tu, saya tiba-tiba dapat dan saya rasa saya perlu untuk saya share. Hai Ila Laila Nur, Laila, panggil apa ni? Panggil Laila. So formula penderitaan ni, cahaya terang sangat. Minta maaf lah, saya ni budak baru belajar live je. Dan saya live ni atas kesedaran. Bukan kata buat tanpa ada purpose yang apa panggil, bukannya buat tanpa tak ada hala tuju. Saya berniat untuk share. Jadi benda-benda teknikal ni saya put aside. Malu saya ke apa ke, ataupun yang teknikal ni saya put aside sebab saya fokus pada apa yang saya nak share malam ni berkenaan dengan formula penderitaan ni. Formula penderitaan ni ialah yang di-share oleh mentor saya. Bila kita dilanda sesuatu masalah, musibah ke, ujian dan cabaran, bila kita tolak, kita tolak, kita ada rasa sakit kan, kita ada rasa sakit tu, dan kita menolak rasa sakit tu, ataupun kita menolak perasaan-perasaan yang hadir tu, yang kita rasa, yang kita mungkin definisikan sebagai tak best, sesuatu yang tak best. So dia macam ni, rasa sakit ataupun apa saja yang you rasa, yang rasa tak best tu, dan you tolak, itu yang akan menyebabkan penderitaan. Rasa sakit you darab dengan rasa rasa sakit you darabkan dengan penolakan. Katalah you punya rasa sakit tu skala dia 10 dan you tolak pun 10, jadi penderitaan you akan jadi berapa? 100%, betul? Kalau kita gunakan rumus, ataupun kita guna kita panggil equation kan. Bila kita rasa sakit, kita rasa kita dilanda ujian, musibah, dan kita menolak benda tu, kita tak nak terima benda tu, kita tak nak rasa tu, benda tu akan membesar, benda tu akan lebih membarah. Bila jadi barah, itu yang jadi menderita. Itu yang kebanyakan daripada
kita tengok orang sekeliling kita yang rasa menderita tu kenapa? Sebab dia menolak apa yang hadir dalam hidup dia. Dia tak boleh terima. Okey? Dia tak boleh terima, jadi benda tu akan menjadi lebih besar. Benda yang kita tolak ni, dia akan melantun balik, betul? Kan? Biasanya, benda yang kita tolak, dia akan melantun balik. Jadi, sebab itulah dia menjadi makin besar masalah tu. Ataupun menyebabkan kita menderita. So, apa nak buat? Kalau nak elakkan daripada penderitaan ni menjadi besar. Okey. Waalaikumsalam Safina Latif. Okey. Untuk apa kita nak panggil reduce ataupun nak mengurangkan impak penderitaan tu ialah dengan penerimaan. Penerimaan. Apa sahaja rasa sakit, apa sahaja rasa tak best tu kita terima. Jadi kalau tak ada penolakan, jadi kosong penolakan tu kan. You bayangkan, you sakit skala 10, you darabkan dengan kosong. Penderitaan you akan jadi kosong. Ini something yang dah diajar oleh mentor saya dah lama dah. Tapi kadang-kadang kita bila kita belajar tu kita tahu satu kan. Tapi bila kita mengalaminya sendiri, barulah kita akan dapat, inilah yang guru aku cakap dulu. Selagi kita tak menjalani, selagi kita tak melalui sesuatu tu, kita tak akan tahu. Kita hanya sekadar faham tapi kita tak betul-betul membadani, istilah dia. Tak ada embodiment. Kita tak merasa, kita tak betul-betul membadani ilmu tu. Okey, cakap pasal derita ni, kan, formula penderitaan ni dia sangat berkait rapat dengan hidup kita sebenarnya. Bila kita rasa hari-hari ni kan, kalau kita tengok hari-hari yang mana you rasa tak best, and then you rasa dah lah tak best, you tolak benda tu, you avoid ataupun you makin you tak nak terima benda tu, makin rasa sakit hati you, sakit lagi hati you, sakit, makin dalam. Itu jadi menderita. Kadang-kadang bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebab kita tak boleh terima ni. Tak boleh terima ujian ni. Kan? Tapi adakah kita menerima ujian tu dengan kita duduk senyap? Adakah adakah istilah menerima tu, ini satu benda yang trik tau. Adakah kita menerima bermaksud kita duduk diam tak buat apa-apa? So kena perhalusi balik. Menerima sesuatu tu kan, orang ramai salah faham tentang konsep sabar. Sabar ni, dikata sabar ni duduk senyap, apa-apa orang buat ke ataupun apa terjadi duduk tak, maksudnya berdiam diri. Bukan berdiam diri, maksudnya kat sini istilah dia ialah kita menerima ni, kita menjalani, kita tak avoid rasa sakit tu. Bila datang, kita merasakan rasa sakit tu, kita benar-benar merasakan, dan kita tanya pada diri kita, okey, sekarang ni apa aku nak buat? Kalau perlu seek help. Kadang-kadang orang dia tengah sakit ni, dia sakit dan dia tak tahu nak minta tolong, dia menyakitkan lagi orang lain pula. Jadi benda tu lagi besar. Waalaikumsalam Faiza. Okey. Terima kesakitan yang ada. Ya, betul. Terima je. Rasa tak best tu terima. Terima dulu. Yang penting kita kena terima. Jangan awal-awal lagi korang tolak. Bila dah tolak kan, dia akan menjadi makin membesar perasaan tak best tu. Itu jadi menderita. Kan? Sama juga. Jadi kalau bila berlaku sesuatu tu, you kena terima dulu. Okey, aku sekarang ni tengah tengah sakit kepala. So apa nak buat? Kalau you nak berdrama, bolehlah you macam maksud saya mungkin sakit kepala ni, you dah sakit kepala, you tolak rasa sakit kepala tu, dan dia akan menyebabkan benda tu lagi menyakitkan. Maksudnya you tak nak terima, you sakit kepala tapi you macam marah. Kenapa aku kena sakit kepala?
aku ni banyak kerja ni. You macam makin ni, benda tu akan makin datang kat you. Pernah tak rasa macam ni? Kita macam, kita tak nak perasaan tu, tapi dia makin kuat. Jadi, formula untuk mengelakkan rasa tak best tu makin besar adalah dengan kita menerima dulu. Kita kena terima dulu yang penting. First step ialah kita terima dulu. Kita mengakui dulu bahawa yes, aku tengah sakit sekarang ni. So apa aku nak buat? Waalaikumsalam Siti Saleh. So apa yang nak buat sekarang ni? Okay, tapi nak cakap konsep dia ialah kita kena menerima dulu. Mungkin dengan daripada situ kita boleh minta tolong, kan? Ada orang tak boleh minta tolong. Itu yang masalah dia. Macam takut nak berterus terang, kan? Takut orang kata apa, manja ke apa ke. Kita tengah dalam kesakitan. Kita cakap elok-elok dengan orang sekeliling. Saya tengah sakit kepala ke apa ke. Saya tak dapat buat ni. Cakap elok-elok. Sebab orang tak tahu. Bukan semua orang boleh baca fikiran kita. Okay? Ramai orang yang takut nak reach out. Jadi apa jadi bila kalau you menolak? Benda tu akan jadi lagi besar, dan bila besar, kemungkinan dia akan beri impact yang negatif pula pada orang lain. Kan? So impact pada anak-anak, mungkin kepada rakan sekerja. Okay? So bila berlaku macam ni, penting untuk you tanyakan pada diri you, apa yang sebenarnya yang you perlukan. Tapi sebelum tu you kena terima dulu. Whatever it is, you kena terima dulu. Sebab hadiah datang kemudian. Kan? Hikmah yang selalu orang kata, hikmah di sebalik kejadian. You nak dapat hikmah tu, you kena terima dulu. Tanpa penerimaan, you takkan dapat hikmah ataupun hadiah di sebalik tu. Sebab you tak being present. You nampak you punya derita je. You nampak you punya sakit je. You tak nampak dah benda lain. Jadi benda tu, bila you fokus pada sakit tu akan makin membesar. Okay. Sebenarnya bila you being present dengan rasa sakit tu, ada je penawar dia dekat you. Ada je orang yang boleh tolong you. Tapi sebab you tak sedar, you rasa aku seorang je ada masalah ni. Orang lain tak pernah rasa macam aku rasalah. Aku seorang je lah yang diuji macam ni. Orang lain tak pernah diuji macam ni. Aku seorang je lah yang pelik ada masalah macam ni. Kita akan letak diri kita sebagai mangsa. Kita akan rasa ni. Dan bila macam tu, kita juga bila kita jadi mangsa, kita ada tendensi untuk jadi pemangsa juga. Sebab kita rasa kita ni mangsa, kan? Kita mula memangsakan orang lain pula, menyalahkan orang lain pula atas takdir apa yang berlaku kat kita, kan? Sebab kita tak boleh terima. Itu yang jadi huru hara tu. Kalau saya ignore kesihatan, baru hilangkan sakit tu. Dia mungkin temporary saja you ignore sakit tu. Sebab tu saya selalu sebut pasal anak kecil dalam diri, kan? Dia ungrown child ni. Dalam diri kita ni ada anak kecil. Ada anak kecil yang belum membesar. Maksudnya anak kecil ni adalah unmet needs, tau. Apa keperluan yang kita mungkin tak dipenuhi masa kecil, dia membawa kepada bila kita dewasa. Mungkin masa kecil dulu tak dapat benda ni. Jadi benda tu sebenarnya ada dalam diri you. Tapi sebab sekarang ni you dah dewasa, instead of parent you yang instead of parent you yang bagi kat you, sekarang ni you jadi parent kepada your ungrown child tu. Ungrown child tu maksudnya anak yang belum besar, anak kecil dalam diri tu. Okay, kalau kita dulu kecil-kecil dulu, memang mak kita akan manjakan kita, kan? Tapi kita ni sekarang ni dah dewasa. So kita yang jadi parent kepada anak kecil dalam diri kita. You mungkin rasa macam pelik kalau orang tak pernah dengar, kan, istilah ni. Tapi sebenarnya it's real. Okay? Kenapa kita memberontak? Sebab ada kehendak-kehendak anak kecil dalam diri kita yang kita tak penuhi, yang kita ignore. Tapi kalau kita layan dia,
Okay, kita penuhi apa yang dia nak, insya-Allah you tak akan meragam. You ingat orang dewasa tak meragam? Ingat budak kecil je meragam. Orang dewasa lagi teruk meragam dia kan. So pada saya itulah dia. Dia berkait rapat jugalah dengan self love apa semua kan. Sebenarnya saya nak bagi tahu kebanyakan orang tu dia menderita sebab dia tidak menerima dulu. Itu dia. Itu dia punya key first dulu. Bila you dah menerima, baru you boleh fikir dengan tenang, boleh fikir clear. So, apa yang aku nak buat sekarang? Apa yang you nak buat sekarang? Okay? Jadi bila you sedar, you akan lebih, you akan lebih berlembut dengan diri, you akan lebih berlembut dengan orang lain. Sebab you faham, bukan you saja yang ada anak kecil, orang lain pun ada anak kecil juga, termasuk pasangan. You rasa pasangan kita tu walaupun dah besar panjang tu, dia tak ada anak kecil. Dia pun ada anak kecil juga. Masing-masing ada anak kecil. That's why bila kita faham yang kita ada anak kecil, bila suami ke pasangan ke meragam, kita faham, dia sedang anak kecil dalam diri itu sedang memberontak ke, sedang minta dilayan. Dan kadang-kadang kita rasa menyampah betul lah, benda macam ni pun nak kena ni kan. Kadang-kadang lah ada benda-benda yang kita rasa macam simple, tapi dia nak kita buat ke apa ke. Sebenarnya mungkin masa kecil dulu dia tak dapat. Mungkin ada juga benda yang dalam diri kita ni yang kita tak dapat masa kecil-kecil dulu, dia terbawa-bawa bila dah besar tau. Tapi orang tak perasan. Orang kata dah besar dah, takkanlah benda ni pun benda ni pun nak jadi isu. Mungkin tak jadi isu pada you, tapi menjadi isu pada saya. Kan? Kita je tahu kan. Anak kecil kita, dia ada anak kecil dia juga. Mungkin dia ignore anak kecil dia. Dia cakap macam tu kat kita, kita tak tahu. Dia mungkin tidak mempedulikan anak kecil dia. So what? Itu hal dia lah. Tapi kita so always tanya kan, bila diri nak meragam kan, bila diri rasa macam tak kena, rasa macam nak tak boleh ni, rasa nak mengamuk ke apa ke kan, terus cepat-cepat masuk gua dalam diri, tanya apa anak kecil dalam diri you nak sebenarnya. Kadang-kadang benda tu simple je, nak tidur je sebenarnya. Ataupun you just nak makan ke, sebabnya satu hari buat kerja, makan tak tentu kan, masa tak tentu, schedule lari semua kan. So itulah dia. Bila kita tahu pasal anak kecil kita ni, kita tak akan judge orang sewenang-wenangnya. Kita tengok orang, kita pandang selek apa semua kan, sebab masing-masing ada anak kecil. Jadi kita tidak mengharapkan semua orang untuk memenuhi kehendak kita. Sebab kita dah dewasa kan, kita boleh tanyakan apa yang kita nak. Jadi kita jadi parent ataupun ibu ataupun ayah kepada anak kecil dalam diri ni. Kita nak perhatian. Biasanya kalau wanita ni kebanyakannya perhatian lah. Mungkin sebab itulah kadang-kadang terlalu macam nak sangat diberi perhatian oleh pasangan kan, disukai oleh kawan-kawan. Ada orang dia malu dengan perasaan tu. Sedangkan it's nothing wrong, you terima je. Kalau you tolak kan, dia lagi rasa macam, dia lagi awkward. Whatever it is, you terima diri you, bahagian diri you. Sama ada bahagian yang you rasa bagus, sama ada bahagian yang you rasa kurang bagus, semua itu adalah sempurna untuk kita sebagai manusia. Ada satu istilah yang selalu mentor saya sebut, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Okay, itulah saya tak ada nak cakap banyak, cuma saya nak bagi tahu itulah saya punya kesedaran malam ni. Apa saja saya kata, it's okay Bushra,
you rasa tak sedap badan, so you rehat. You rasa tak ada mood, so you buat apa yang you rasa boleh mengembalikan mood you. I talk to myself, kan. Sering cakap dengan diri sendiri. Macam topik saya semalam, saya dah sentuh pasal be yourself, jadilah kawan baik sendiri. Jadilah kawan baik kepada diri sendiri. Okay. So bila you jadi kawan baik pada diri sendiri, tak kisahlah orang lain nak kawan ke tak kawan, kita dah ada best friend yang selalu ada dengan kita, yang selalu menemani kita, yang selalu menerima kita. Okay. Of course kita nak ada kawan-kawan yang terima kita, InsyaAllah. So kalau kita menerima diri kita, InsyaAllah orang sekeliling akan menerima kita. Betul. Yang jadi orang tak terima kita, yang orang reject kita, termasuk pasangan kita reject kita sebab kita sendiri reject diri kita sendiri. Sama ada you perasan ke tidak. Mungkin sekarang you tak faham apa yang saya cakap, tapi just nanti try renungkan balik. Kalau you rasa orang reject you, kan, orang banyak reject you. Of course dalam hidup ni tak ada orang yang disukai semua orang. Tak ada orang pun yang akan disukai oleh semua orang. Tapi kalau banyak sangat rejection, termasuk daripada pasangan sendiri reject you, mungkin you sebenarnya ada benda yang you reject dalam diri you. You sendiri tak boleh terima. It's all start with ourselves. Semua tu bermula daripada diri kita sendiri. Okay, itu sajalah saya nak share apa yang dapatan saya. Okay, terima kasih kerana layan saya live. Terima kasih semua Syafinas. Siapa lagi ni? Oops. Sorry. Okay, semua yang ada ni lah, saya berterima kasih kerana melayani saya malam ni. Berbual, semoga ada manfaat. Saya harap saya tidak berbual kosong. Okay. Banyak orang tak boleh terima diri sendiri. Yes, ramai orang tak sedar yang dia tak terima diri dia sendiri. Sebenarnya dunia luaran tu sebenarnya menggambarkan dunia dalaman kita, mencerminkan dalaman kita. So kalau you boleh terima diri you, InsyaAllah tak ada masalah pun kat luar. Kita je bersangka-sangka, kita banyak bersangka-sangka. Sebab tu kita takut nak minta tolong. Kita ada sangkaan-sangkaan yang mana belum tentu betul. Just enjoy your life. Saya ni buat eksperimen je. Aku nak try live malam ni. So ada orang tengok ke, tak ada orang tengok ke, it's okay. Saya just happy nak share, kan? Okay, terima kasih semua yang ada ni. Saya tak sebut nama seorang-seorang, tapi saya really appreciate for those yang menonton. Saya doakan you all semua sentiasa dalam keadaan tenang, happy dengan diri sendiri. Okay. Sebab hidup ni terlalu singkat untuk kita menderita. Terlalu singkat untuk menderita. Apa saja musim yang datang, nikmati. Assalamualaikum.